Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama Nusyuhada binti Zamri. Terima kasih kepada guru pembimbing iaitu Dr. Arif sendiri. Hari ini saya akan memberi penjelasan atau pembatasan sedikit tentang isu hadis dhaif iaitu daripada kitab Ibnu Majah. Okey. Kat sini saya ada buat pengenalan sikit tentang Ibnu Majah. Sebelum ni pun dah ada dah dekat tentang kitab Ibnu Majah, tapi yang ni kata sebuah sedikit lah tentang pengenalan dia. Yang kita tahu Ibnu Majah ni dia mula belajar sejak beliau masih muda lagi. Ada yang mengatakan bahawa beliau belajar hadis sejak usia 15 tahun pada seorang guru yang bernama Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Pada usia 21 tahun, dia mula mengembara untuk menulis dan mengumpulkan hadis. Negeri-negeri yang pernah dikunjunginya ialah untuk tujuan ni adalah seperti Tahran, Basrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Syria dan Mesir. Dengan cara tersebut, beliau telah mendapatkan hadis-hadis dari ulama terkenal di kota-kota dan negeri-negeri tersebut seperti Abu Bakar bin Abi Shaybah, Hisham bin Ammar, Bashar bin Adam dan lain-lain lagi. Ibnu Majah telah menyusun kitab dalam pelbagai cabang ilmu iaitu seperti bidang tafsir, contohnya tafsir Al-Quran Al-Karim lah. Dia juga menulis At-Tarikh iaitu karya sejarah yang berisi biografi para periwayat hadis sejak awal hingga pada zamannya. Kerana tidak begitu popular, kedua-dua kitab tersebut ada kemungkinan tidak sampai ke kita sekarang lah, ke generasi sekarang. Karyanya yang paling masyhur adalah dalam bidang hadis, iaitu yang kita tahu As-Sunnah atau dikenali sebagai Sunnah Ibnu Majah. Okey. Muhammad Fuad Abdul Baqi adalah penulis buku Al-Mu'jam Al-Mufaras iaitu li Ahmizan Al-Quran iaitu Indeks Al-Quran, telah memperincikan hadis-hadis yang telah terdapat dalam kitab Ibnu Majah iaitu ada 4,341 hadis di dalamnya. Sejumlah 3,002 di antaranya juga termaktub dalam 5 kitab kumpulan hadis yang lain. Sebanyak 712 dari 1,339 yang adalah lemah yang dapat dikategori sebagai hadis dusta. Kerana banyaknya hadis yang lemah itu, sebelum abad ke-4 Hijrah, para ulama belum memasukkan sebagai kitab yang dijadikan standard untuk kita menjadi panduan dan rujukan. Orang yang pertama memasukkan Ibnu Majah ke dalam kitab-kitab kumpulan hadis sahih iaitu kita yang termasuk dalam kitab 6 tu adalah Abu Al-Fadl Muhammad bin Tahir Al-Maqsidi, iaitu pada pertengahan kedua abad 7 Hijrah. Setelah hadis-hadis telah banyak terhimpun dalam kitab-kitab, usaha untuk ulama hadis ni menerbitkan isi kitab-kitab kumpulan hadis itu menyunting dan menyusun kitab-kitab takhrij iaitu mengeluarkan serta membuat kitab-kitab jami' iaitu penghimpun yang umum. Di antara kitab-kitab yang disusun pada peringkat ini adalah kitab Zawaid iaitu yang terkenal di antaranya adalah kitab Zawaid Ibnu Majah, iaitu kitab ini disusun oleh Abu Ahmad bin Muhammad Al-Busiri dalam kitab yang berjudul Misbah Az-Zujajah fi Zawaid Ibnu Majah, iaitu yang bermaksud lampu kaca dalam tulisan Ibnu Majah. Hadis-hadis hanya diriwayatkan sendiri oleh Ibnu Majah seperti disebut di atas kebanyakan dhaif iaitu lemah. Munculnya munculnya istilah kutub asitah ni, atau kita kata dikenali istilah kutub tis'ah ini memberi implikasi pada pemahaman bahawa kitab selain keduanya merupakan kumpulan kitab hadis yang diragukan keasliannya baik dari segi matan atau sanad. Apakah pengumpulan hadis dalam keduanya merupakan sesuatu yang harus kita terima tanpa penelitian kata tentang kualitas sanad dan matan? Secara garis besar ada 3 unsur kaedah kesahihan hadis, iaitu dalam menentukan keaslian suatu hadis itu, iaitu kita boleh lihat daripada kesenaman sanadnya, kredibiliti rawi iaitu dhabit adil ataupun dhabit, syuzuz iaitu kejanggalan dan ailat iaitu kecacatan.
Ketiga cara-cara ini dapat digunakan sekaligus untuk menentukan keaslian hadis dari segi sanadnya. Tetapi penelitian matan cukup menggunakan dua cara terakhir untuk meneliti keasliannya. Bukti nyata dari penguasaan Ibnu Majah terhadap Al-Quran dan Hadis adalah karya beliau merupakan tafsir Alkitab As-Sunan. Iaitu menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, tafsir Ibnu Majah ini tergolong kitab tafsir yang sangat besar, iaitu As-Suyuti dan Itqan menyebut tafsir Ibnu Majah dalam kategori tafsir bil Ma'sur bersama tafsir At-Tabari dan yang lainnya. Tafsir Ibnu Majah ni berisi pendapat-pendapat para ulama tiga generasi awal itu zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sedangkan kitab hadis beliau iaitu Sunan Ibnu Majah merupakan salah satu dari 6 kitab induk iaitu Kutub Sittah. Meskipun para ahli hadis masih berselisih mengenai kitab yang dimasukkan dalam kategori induk tu, setelah 5 kitab disepakati, apakah Sunan Ibnu Majah, Al-Muwatta' ataupun Sunan Ar-Rimzi dan lain-lainnya. Namun tercatatnya kitab ini pada daftar nama yang diperdebatkan untuk masuk dalam kategori kitab induk sudah menunjukkan kualiti dari kitab ini. Setelah selesai menyusun kitab yang berisi kurang lebih 4,000 hadis, Ibnu Majah dihulurkan kepada Abu Hatim Ar-Razi, iaitu pakar hadis yang tidak asing lagi namanya dari pengkaji hadis. Al-Razi memberi komen, menurutku jika kitab ini beredar, maka seluruh atau majoriti kitab-kitab hadis yang selama ini beredar tidak akan diminati lain. Dalam sunnah ini, hadis yang lemah sanadnya tidak sampai 30. Maksudnya ada sikit saja, tak banyaklah dalam kitab Sunan Ibnu Majah ni. Okey, komen Ar-Razi yang disanggah oleh Az-Zahabi iaitu dekat sini ada apa penulisannya ialah maksudnya Ibnu Majah ni adalah seorang ahli hadis yang mencapai darjat Hafiz Naqli, iaitu orang kata orang-orang yang jujur dan luas ilmunya. Yang mengurangi darjat kitab sebenarnya ini adalah hadis-hadis yang orang kata terdapat muka dan beberapa hadis-hadis maudhu' yang terdapat dalam kitabnya. Yang dimaksud Ar-Razi ini tidak lebih dari 30 jika benar Ar-Razi memberi komen demikian adalah hadis-hadis yang sudah tidak bernilai lagi. Adapun hadis yang kata hadis yang lemah yang tidak boleh dijadikan dalil, jumlahnya yang jauh lebih banyak. Okey, syarat hadis Sunan Ibnu Majah ni dia lebih fokus usahanya kepada mengeluarkan dalil-dalil yang jelas kepada hukum-hukum fiqh yang terperinci itu furu'iyah dan mendalam berbanding kitab Sunan yang lain. Yang lebih kata fokus kepada masalah fiqh yang asal, berarti orang kata fiqh yang usul lah. Sebab itu perlu diuji usahanya. Dalam usaha tersebut, beliau perlu meluaskan pengumpulan hadis tanpa melihat kepada kedudukan hadis tersebut, tetapi lebih kepada memenuhi kehendak fuqaha, iaitu ketika itu berhajat kepada ahli permasalahan fiqh tersebut. Namun perlu dijelaskan juga, Imam Ibn Majah ni turut menyebut sanad hadis tersebut dengan lengkap, maka mudah bagi fuqaha seterusnya untuk menilai sendiri tersebut sama ada boleh jadi hujah atau tidak. Secara tidak langsung, mereka juga boleh mempelajari ilmu sanad berdasarkan usaha Ibn Majah mengumpul semua hadis tersebut berserta sanad. Seolah-olah Imam Ibn Majah berkata demikian, saya telah mengumpulkan hadis yang selalu digunakan para fuqaha dalam perbincangan mereka, maka buatlah penilaian sendiri macam tu. Ibnu Majah ni berusaha untuk menambah apa-apa yang kurang dalam kutub Al-Khamsah sebelumnya supaya masyarakat mendapat manfaat. Walaupun beliau tidak menjelaskan dalam sunannya ada hadis yang lemah, sunannya ada hadis yang orang kata ditampung dengan usaha ulama berikutnya seperti Al-Busiri dalam Misbah Az-Zujajah yang menyebut semua zawaid dalam Sunan Ibnu Majah bersama status hadis zawaid tersebut sama ada sahih, hasan ataupun dhaif. Contoh hadis yang dhaif yang saya ambil daripada ni, hadis dhaif ni dia dinilai oleh Imam Al-Albani, iaitu dalam Sunan Ibnu Majah sendiri yang mengatakan hadis ni adalah hadis yang dhaif, iaitu hadasana Daud bin Sulaiman Al-Askari, iaitu berkata hadasana Muhammad bin Ali Abu Hashim bin Abi Qudasi sekian berkata ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima bagi ahlu bid'ah berupa puasanya, solatnya, sedekahnya, hajinya, umrahnya, jihadnya.
dan Allah tidak akan menolong dan mahu menerima tebusan darinya. Ia keluar terus dari Islam sebagaimana rambut yang dikeluarkan dari tepung. Kat sini kita meneliti daripada perawinya sendiri, iaitu Daud bin Sulaiman ni dinilai oleh Al-Hafiz dalam At-Taqrib itu sudut, jujur. Yang ini kita tahu perawinya memang kata diterima. Muhammad bin Ali wafat pada tahun 2222 Hijrah, iaitu dinilai siqah oleh Al-Hafiz. Muhammad bin Mahsun dinilai sebagai pendusta oleh Imam Ibn Ma'in. Imam Abu Hatim iaitu Imam Ibn Hibban berkata tentangnya, Syekh memasukkan hadis dari perawi siqah, tidak halal menyebutkannya dalam kitab kecuali hanya sekadar untuk mencilanya. Imam Daraqutni berkata matruk, pemalsu hadis. Ibrahim bin Abi Amlah wafat pada tahun 100 Hijrah, perawi Bukhari Muslim, dinilai oleh Hafiz iaitu siqah. Abdullah Ad-Dalaimi dinilai siqah oleh Al-Hafiz. Imam Albani dalam tahqiqnya terhadap hadis ini berkata hadis ini adalah hadis palsu. Dekat sini Imam Albani dalam silsilah Al-Hadis Ad-Dha'ifah nombor 1493 berkata, hadis ini adalah hadis palsu yang ada kesalahan pada Ibnu Mikhsun, iaitu kerana ia pendusta. Sebagaimana dikatakan Ibnu Ma'in dan Abu Hatim Al-Hafiz dalam At-Taqrib, mereka mendustakan. Al-Bushiri melakukan tasahul dengan berkata dalam Az-Zawai 1/10, ini sanad 1/10 ini sanad yang lemah. Di dalamnya ada Muhammad bin Mikhsun. Para ulama telah sepakat mendustakannya. Sisi tasawufnya adalah perkataannya bahawa perawi ini ulama sepakat mengatakan ini yang melemahkan, bukan mendustakan. Maka pada kes ini beliau telah menyebutkan kesepakatan tanpa menyebutkan alasannya, dan hal ini bukan realiti keadaan perawinya. Maka perhatikanlah. Maksudnya kat sini yang boleh jatuh hadisnya palsu sebab perawinya Ibnu Makhsud ni lah. Okey, itu salah satu yang saya ambil lah hadis palsu daripada kata daripada kitab Ibnu Majah sendirilah. Okey, sekian daripada saya saja perbuatangan tentang isu hadis dhaif ini. Yang baik itu apa yang saya dapat lah. Yang kurang tu mungkin orang kata kelemahan diri saya sendiri untuk kata masih belajar lagi dalam hal-hal maktabah al-hadis ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.